Tuan Yang Di-Pertua, memang benar wanita bukan saja penting dalam pembentukan keluarga, bahagia malah turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Untuk itu, kerajaan memperuntukkan 50 juta bagi menyokong dui peranan wanita dengan melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, seramai 500 wanita akan dilatih di bawah program pengarah wanita untuk diketengahkan sebagai ahli lembaga pengarah syarikat. Program inkubator keusahawanan ibu tunggal akan dipertingkatkan untuk memberi khidmat nasihat dan latihan kepada ibu tunggal dalam bidang keusahawanan. Dan program Get Malaysia Business Online bagi membantu 50,000 usahawan kecil, terutamanya wanita, melonjakkan perniagaan dengan meningkatkan jualan secara atas talian dengan grant RM1,000 melalui peruntukan RM50 juta oleh SKMM. Keempat, peruntukan sebanyak RM25 juta untuk kemudahan pemeriksaan percuma ujian mamogram. Langkah ini dijangka akan memanfaatkan selama 100,000 wanita berumur 40 tahun ke atas. Tuan Yang Di-Pertua, sesungguhnya kerajaan amat menitik beratkan golongan yang kurang bernasib baik dan berpendapatan rendah dalam memastikan mereka tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara. Justru program kebajikan rakyat Satu Malaysia atau Karisma di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan diperuntukkan sebanyak RM1.2 bilion meliputi program bantuan warga emas, bantuan kanak-kanak, alam pekerja orang kurang upaya serta bantuan penyakit kronik. Kerajaan telah melancarkan program Satu Azam atau Akhiri Zaman Miskin yang bertujuan menyediakan peluang menjana pendapatan pada golongan berpendapatan rendah. Untuk ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM400 juta yang dijangka dapat memanfaatkan sebanyak 58,330 peserta. Selain itu, kerajaan telah menyediakan 2 pusat anjung singgah bertujuan untuk menempatkan warga emas kanak-kanak jalanan dan mereka yang memerlukan tempat tinggal sementara sebelum mereka mendapat pekerjaan atau kemudahan tempat tinggal yang tetap. Seterusnya, kerajaan menambah lagi 6 pusat anjung singgah. Kerajaan juga akan mewujudkan 5 anjung kasih di Hospital Sibu, Miri, Temerloh, Seremban dan Ipoh bagi menyediakan tempat penginapan sementara dan selesa kepada pesakit miskin atau ahli keluarga yang mengiringi pesakit yang sedang menerima rawatan di hospital kerajaan. Tuan Yang Di-Pertua, SOKAN adalah pemangkin perpaduan nasional yang terbaik kerana melibatkan semua golongan masyarakat. Nama-nama seperti Lee Chong Wei, Nicole M. David, Pandalela Rinong, Azizul Hasni dan Muhammad Ziad adalah antara wira-wirawati SOKAN yang dikagumi. Kejayaan dan pencapaian mereka di peringkat antarabangsa cukup membanggakan. Kerajaan sentiasa memberi penekanan dalam memastikan pembangunan SOKAN dilaksanakan secara berterusan. Untuk itu, bagi tahun 2013, sebanyak RM738 juta diperuntukkan bagi pembangunan belia dan SOKAN. Kerajaan memperuntukkan RM15 juta bagi mempersiapkan para atlet kekejuaraan antarabangsa SOKAN seperti SOKAN C 2013, SOKAN Para ASEAN 2013, SOKAN Commonwealth serta SOKAN Asia tahun 2014. Sebagai tambahan, 50 juta pada peringkat awal diperuntukkan untuk tempoh 4 tahun khusus bagi persiapan SOKAN Olimpik Rio di bawah program Road to Rio. Bagi menggalakkan perkembangan SOKAN lumba basikal dan badminton, kerajaan akan membina sebuah velodrome tertutup di Seremban dan akademi badminton di Bukit Kiara yang peruntukan sebanyak 80 juta. Tuan Yang Di-Pertua, dalam usaha melahirkan generasi belia yang mempunyai personaliti tinggi, berintegriti, kreatif dan berinovasi serta berdaya saing, kerajaan melancarkan program Y Kreatif yang melibatkan persatuan belia di seluruh negara. Kerajaan juga akan menganjurkan Festival Belia Putrajaya yang merupakan perhimpunan belia terbesar negara bersempena dengan perisytiharan tahun 2013 sebagai kesukarelaan nasional. Bagi membantu usahawan muda dalam bidang ICT, sebuah yayasan dengan nama New Entrepreneur Foundation akan ditubuhkan
Dengan peruntukan permulaan sebanyak 50 juta ringgit, NEF akan jadi platform bagi program pelatihan dan bimbingan. Selain itu, Young Entrepreneur Fund akan diwujudkan dengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit akan disediakan oleh SME Bank. Dana pinjaman mudah ini adalah untuk belia berumur 30 tahun ke bawah dengan subsidi kadar faedah pinjaman sebanyak 2% dan had maksimum pinjaman sebanyak RM100,000 serta tempoh bayaran balik selama 7 tahun. Kerajaan mengiktiraf peranan belia dalam mengaspirasikan pembangunan negara. Untuk itu, kerajaan akan melancarkan pertandingan Lautan Biru One Malaysia for Youth atau IM4U untuk mereka mempersembahkan idea-idea kreatif dan inovatif menerusi pertandingan peringkat tempatan, negeri dan kebangsaan. 3 idea terbaik akan diberikan peruntukan daripada dana sukarelawan Satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, sebahagian besar daripada 22% rakyat Malaysia yang menggunakan telefon pintar untuk melayari internet adalah golongan belia. Oleh itu, bagi membuka akses golongan muda kepada lebuh raya maklumat, satu pakej khas akan diperkenalkan oleh kerajaan melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta syarikat telekomunikasi. Melalui pakej komunikasi belia, rebate sebanyak RM200 akan diberi secara one-off bagi pembelian 1 unit telefon mudah alih pintar 3G melalui pengedar-pengedar resmi. Ia terbuka kepada belia yang berumur 21 hingga 30 tahun, berpendapatan bulanan RM3,000 dan ke bawah. Sebanyak RM300 juta telah disediakan dan akan memanfaatkan 1.5 juta belia. Menjengah peranan karyawan, budayawan dan seniman dalam proses pembangunan negara, kita maklum bahawa kemajuan Malaysia tidak diukur semata-mata pada pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Ia turut diukur menggunakan pelbagai dimensi. Para karyawan memainkan peranan penting dalam meningkatkan peradaban nasional. Sebagai menghargai peranan mereka, kerajaan bersetuju memperuntukkan sudah RM6 juta bagi bantuan pentadbiran dan kegiatan kepada semua persatuan yang berdaftar. Tuan Yang Dipertua, pula ehwal perkhidmatan pengangkutan awam yang baik, ia adalah nadi pada pembangunan sesebuah komuniti. Lanjutan daripada kejayaan pengenalan Rapid KL dan Rapid Penang, kerajaan akan melancarkan Rapid Kuantan mulai 1 Disember 2012 bagi menyediakan perkhidmatan pengangkutan bas berkualiti di Kuantan yang dapat memanfaatkan rakyat teramai. Syarikat prasarana juga dalam proses memperluaskan perkhidmatan ini di bandar lain seperti Ipoh, Seremban, Kuching dan Kota Kinabalu. Kerajaan memandang serius kepentingan pengangkutan bagi orang ramai, terutamanya mereka yang tinggal dan bekerja di bandar besar. Pada masa ini, golongan OKU, pesara dan pelajar telah menikmati diskaun 50% kadar tambang apabila menggunakan perkhidmatan komuter KTMB. Sebagai lanjutan, suka saya mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk memperluaskan diskaun 50% kadar tambang ini kepada semua warga negara Malaysia yang berpendapatan RM3,000 dan ke bawah. Tuan Yang Dipertua, kerajaan sedar perumahan selesa dan mampu milik adalah keperluan asas paling utama kepada rakyat. Kerajaan komited untuk memastikan setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk memiliki rumah mereka sendiri. Ini bukan sahaja satu imperatif yang bersifat ekonomi, malah ia adalah imperatif moral bagi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Oleh itu, kerajaan akan menjadikan hasrat ini sebagai prioriti berterusan. Bagi tahun 2013 sahaja, suka saya umumkan kerajaan akan memperuntukkan RM1.9 bilion bagi membina 123,000 unit rumah dengan harga berpatutan di kawasan-kawasan strategik. Inisiatif ini dilaksanakan oleh Prima, Syarikat Perumahan Nasional Berhad dan Jabatan Perumahan Negara. Sebanyak RM500 juta akan dibelanjakan oleh Prima untuk membina 50,000 unit rumah di bandar-bandar utama di seluruh negara dengan harga jualan antara RM100 hingga RM400,000 seunit. Antara bandar-bandar utama tersebut adalah Kuala Lumpur,
Shah Alam, Johor Bahru, Seremban dan Kuantan. Di samping itu, Prima juga akan menyediakan dana pemudah cara perumahan berjumlah RM500 juta untuk membina 30,000 unit rumah secara usaha dengan pemaju perumahan swasta. Harga rumah yang ditawarkan di bawah program ini adalah 20% lebih rendah berbanding dengan harga pasaran, dan proses pengagihan rumah akan dilaksanakan secara sistem pengundian terbuka. Manakala sebanyak RM320 juta diperuntukkan melalui SPMB untuk membina 22,855 unit kediaman, termasuk apartmen kos rendah sederhana, rumah mesra rakyat serta rumah mampu milik. Projek perumahan SPMB yang akan dilaksanakan segera termasuk membina sebanyak 1,855 unit apartmen kos sederhana dengan keluasan 850 kaki persegi di Shah Alam dan Sungai Buloh. Unit kediaman ini akan dijual pada harga sekitar RM120,000 hingga RM220,000 seunit. Bagi program rumah mesra rakyat pula, SPMB akan membina 21,000 unit rumah untuk tahun 2013. Di bawah program ini, SPMB akan membina rumah berharga RM65,000 dengan subsidi sebanyak RM20,000 serta subsidi kadar faedah ke atas pinjaman sebanyak 2%. Selain itu, peruntukan sebanyak RM543 juta akan disediakan bagi Jabatan Perumahan Negara melaksanakan 45 projek di bawah program perumahan rakyat melibatkan 20,454 unit rumah yang dibina menggunakan kaedah Industrialized Building System. Kesemua unit kediaman ini akan dijual antara RM30 hingga RM40,000 seunit berbanding harga pasaran sekitar RM120,000 seunit. 20% daripada keseluruhan unit rumah PPR kepada pejabat awam dan sebahagian pada golongan OKU. Bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki rumah yang pertama, skim Rumah Pertamaku yang telah dilancarkan melalui bajet yang lalu akan ditambah baik dengan meningkatkan had pendapatan peminjam perseorangan daripada RM3,000 kepada RM5,000 sebulan atau RM10,000 sebulan bagi peminjam bersama suami isteri. Di samping itu, syarat keperluan simpanan 3 bulan deposit serta tempoh minimum bekerja 6 bulan juga akan dimansuhkan. Tuan Yang Di-Pertua, dalam bajet 2009, kerana telah memberi pengecualian duty stamp 50% ke atas surat cara penjanjian pindah milik dan pinjaman sesebuah rumah kediaman pertama yang berharga RM350,000. Kerajaan bercadang melanjutkan pengecualian duty stamp sedia ada sehingga 31 Disember 2014 dengan hak kelayakan harga rumah dinaikkan pada RM400,000. Menyangkut hal penawaran hartanah yang terhad, terutama di kawasan bandar, ia membuka ruang kepada aktiviti spekulasi. Dengan itu, kerajaan mencadangkan cukai keuntungan harta tanah ke atas keuntungan pelupusan hartanah yang dibuat dalam tempoh tidak melebihi 2 tahun dari tarikh perolehan hartanah berkenaan dikenakan pada kadar 15% dan 10% bagi pelupusan hartanah dalam tempoh 2 hingga 5 tahun. Bagi hartanah yang dilupuskan selepas 5 tahun daripada tarikh perolehan, RPJT tidak dikenakan. Sementara itu, keuntungan daripada pelupusan sebuah rumah kediaman sekali seumur hidup dan pelupusan hartanah atas dasar kasih sayang antara suami dan isteri, ibu bapa dan anak, datuk atau nenek dan cucu dikecualikan daripada RPJT. Selanjutnya, bagi tahun 2013, kerajaan memperuntukkan RM100 juta kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dijangka dapat memulihkan 30 projek rumah terbengkalai. Sebagai tambahan untuk menggalakkan penyertaan sektor swasta, kerajaan menyediakan insentif cukai seperti berikut. Pertama, institusi perbankan diberi pengecualian cukai ke atas pendapatan faedah yang diterima daripada kontraktor penyelamat. Kedua, kontraktor penyelamat diberi potongan cukai 2 kali ke atas bayaran faedah dan semua kos langsung
dalam mendapatkan pinjaman. Ketiga, kontraktor penyelamat diberi pengecualian duty stamp ke atas semua jenis surat cara yang disempurnakan bagi tujuan pindah milik tanah atau rumah dan surat cara pinjaman bagi membiayai kos pemulihan. Dan keempat, pembeli asal rumah terbengkalai diberi pengecualian duty stamp ke atas semua jenis surat cara yang disempurnakan bagi tujuan mendapat pembiayaan tambahan dan pindah milik rumah. Tuan Yang Dipertua, sesungguhnya kerajaan ini adalah kerajaan rakyat dari rakyat untuk rakyat. Kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat adalah objektif tertinggi. Kerajaan tidak akan sekali-kali melakukan sebarang tindakan yang akan membahayakan masa depan orang ramai. Bukan seperti setengah pihak yang sanggup mengatakan apa saja. Ini percuma, itu pun percuma. Hutang pun tak perlu bayar. Atau menjanjikan syurga semata-mata untuk berkuasa. Dari hakikat ini, kerajaan sedang melaksanakan inisiatif rasionalisasi subsidi dan mengalih secara berperingkat kaedah pemberian subsidi daripada subsidi pukal yang membawa kepada banyak ketirisan dan sehingga orang yang berada pun memperoleh kepada subsidi yang bersasar. Di bawah prinsip ini, subsidi akan diteruskan tetapi akan diberi hanya pada kelompok yang betul-betul memerlukannya. Hakikatnya, jika kerajaan terus memberi subsidi secara pukal, ia akan menghancurkan penduduk kewangan negara sehingga akhir rakyat menanggung akibat, seperti mana berlaku di setengah negara. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita tidak rela perkara tersebut berlaku. Bersesuaian dengan peralihan kepada dasar pelaksanaan subsidi bersasar, kerajaan komited bagi memastikan setiap rakyat Malaysia dapat mengungsi kemakmuran negara. Ini hanya akan berlaku sekiranya ekonomi nasional terus tumbuh secara mampan dan kekayaan negara dapat diurus dengan baik. Sukacita saya umumkan pemberian bantuan rakyat satu Malaysia atau nama ringkasnya BRIM 2.0. Kriteria penerima tetap sama, iaitu ketua isi rumah yang berpendapatan RM3,000 dan ke bawah. Sebagai tambahan, sukacita juga saya mengumumkan pemberian BRIM 2.0 ini diperluaskan kepada individu bujang berumur 21 tahun ke atas yang berpendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan. Pemberian bantuan kepada individu bujang ini adalah sebanyak RM250. Hakikatnya, bantuan kepada isi rumah dan individu bujang ini bukanlah satu langkah populis, malah manifestasi sebuah kerajaan bertanggungjawab mampu mengurus kewangan negara dengan berkhidmat. Ia memanfaatkan 4.3 juta isi rumah dan 2.7 juta individu bujang melibatkan peruntukan RM3 bilion. Ia akan dibayar mulai awal tahun 2013. Bagi memudahkan pelaksanaan penerima BRIM sedia ada, tidak lagi perlu mendaftar untuk kali kedua. Manakala permohonan baru boleh mula mendaftar mulai November 2012 secara talian atau melalui kaunter di Pejabat Pembangunan Negeri, pejabat daerah dan pejabat lembaga hasil dalam negeri seluruh negara. Tuan Yang Dipertua,
Gula yang diambil secara berpatutan adalah baik. Namun sekira diambil secara berlebihan, ia mampu menjadi racun. Setakat ini 2.6 juta rakyat Malaysia mengidap diabetes. Oleh itu, kerajaan bercadang mengurangkan subsidi gula sebanyak 20 sen per kilogram mulai 29 September 2012. Kerajaan menyuruh pada para peniaga bahawa janganlah membebankan saudara se-Malaysia dengan kenaikan harga. Sebaliknya, kurangkanlah kandungan gula. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan masih lagi menanggung subsidi gula sebanyak 34 sen 1 kilogram yang melibatkan perbelanjaan sebanyak 278 juta ringgit. Malah pengurangan subsidi ini disokong oleh persatuan-persatuan pengguna dan pengamal kesihatan. Selanjutnya, untuk menampung perbezaan harga dan kuota penggunaan minyak masak yang semakin meningkat, kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit bagi menstabilkan harga minyak masak di pasaran. Tuan dan Puan, secara umumnya, harga barangan keperluan di Sabah dan Sarawak adalah lebih mahal berbanding semenanjung Malaysia disebabkan kos penghantaran dan pengagihan yang lebih tinggi. Bagi memastikan kos dan harga barangan dapat dikurangkan, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif termasuk program penyeragaman harga, pemberian subsidi pengangkutan serta pembukaan kedai rakyat satu Malaysia. Untuk ini, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 386 juta bagi memastikan harga barangan keperluan di Sabah dan Sarawak serta Labuan dijual pada harga yang lebih rendah dan lebih seragam dengan membuka sebanyak 57 buah kedai rakyat satu Malaysia dan menanggung kos penghantaran produk dari semenanjung Malaysia ke Sabah Sarawak serta Labuan, termasuk penghantaran ke kawasan pendalaman. Sebagai contoh, di Bekalalan Sarawak, harga gas memasak 14 kg setong dijual pada harga RM70. Dengan program penyeragaman harga, gas memasak tersebut boleh dibeli hanya dengan RM26.60 setong. Sebagai tambahan bagi meringankan beban rakyat yang berulang-alik menggunakan perkhidmatan feri dari Labuan ke Sabah dan Sarawak, kerajaan akan memberi diskaun tambang kepada semua penumpang sebanyak 50%. Di samping itu, diskaun sebanyak 50% turut diberi ke atas tambang feri untuk kenderaan komersial yang mengangkat barang keperluan asas dan binaan ke Labuan. Tuan dan Puan, sekali lagi kita memasuki musim panggilan haji menuju Baitullah. Dalam bajet 2012, saya telah mengumumkan pencarum KWSP boleh membuat pendaftaran awal menunaikan rukun kelima ini melalui penghadangan akaun 2 sebanyak RM1,300. Alhamdulillah, setakat ini selama 51,528 pencarum telah menggunakan inisiatif ini. Sebagai langkah tambahan untuk membantu bakal-bakal haji, saya ingin mengumumkan bahawa bakal-bakal haji yang mencarum di KWSP kini dibenarkan mengeluarkan simpanan dari akaun 2 mereka bagi menampung kekurangan kos tambang. Inisiatif ini terhad pada jemaah muasasah dengan maksimum pengeluaran sehingga RM3,000. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan prihatin ke atas peningkatan kos sara hidup rakyat serta tanggungan cukai pendapatan mereka. Kerajaan telah menyediakan sebanyak 20 jenis pelepasan cukai individu dan 2 rebate cukai. Berikutan pelepasan dan rebate cukai ini, hanya 1.7 juta orang saja yang memerlukan bayar cukai berbanding keseluruhan guna tenaga, iaitu seramai 12 juta orang. Dalam proses peralihan daripada sistem cukai sedia ada yang berdasarkan pendapatan kepada sistem cukai yang lebih adil dan saksama, kerajaan mencadangkan kadar cukai pendapatan individu diturunkan 1 mata peratusan
bagi setiap kumpulan pendapatan bercukai tahunan melebihi RM2,500 kepada RM50,000. Langkah ini akan mengeluarkan seramai 170,000 pembayar cukai daripada membayar cukai, serta pembayar cukai pendapatan sedia ada juga menikmati penjimatan bayaran cukai mereka. Pada masa yang sama, bagi terus memacu transformasi gerakan koperasi, kerajaan mencadangkan kadar cukai pendapatan koperasi juga dikurangkan antara 1 hingga 7 mata peratusan di semua kumpulan pendapatan bercukai. Dengan ini, seramai 7 juta ahli koperasi akan menikmati manfaat sebagai galakan untuk meningkatkan keupayaan keusahawanan dalam bidang perniagaan. Tuan Yang Dipertua, kerajaan mengambil berat akan keselamatan anak-anak yang menaiki bas ke sekolah dan pemandu-pemandu bas berikutan kualiti segelintir bas sekolah yang kurang memuaskan. Keadaan ini disebabkan pengusaha bas sekolah tidak dapat menampung beban kos penyelenggaraan yang semakin meningkat, sedangkan sebahagian besar bas yang dimiliki telah melebihi jangka hayat ekonomi. Untuk itu, kerajaan mencadangkan pengusaha bas sekolah diberi pertamanya pemberian rebate tunai RM10,000 dan subsidi kadar faedah 2% ke atas pinjaman penuh untuk menggantikan bas sekolah lama berusia melebihi 25 tahun kepada bas baru yang berkapasiti 12 hingga 18 tempat duduk. Skim pinjaman ini diuruskan oleh BSN, ditawarkan untuk tempoh permohonan 2 tahun bermula 1 Januari 2013. Keduanya menyediakan skim perlindungan insuran kemalangan diri, hilang upaya, kekal dan kematian pada semua murid sekolah yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah berpermit. Usaha ini akan memanfaatkan seramai 2 juta pelajar dengan perlindungan maksimum sebanyak RM100,000 dan kos premium sebanyak